Siapa akan menganggap kita sebagai insan yang berpecah, berbalah. Perpecahan umat ini dalam sejarah semenjak dilahirkan kemangkatan Rasulullah SAW. Bila sudah mangkat Rasul, mulalah berpecah umat di muka bumi di dunia ini. Ada Sayyidina Alinya, ada Sayyidina Abu Bakarnya, berpecahlah berbagai puak-puak yang ada menerusi bangsanya, menerusi agamanya, menerusi pahamannya itu. Hari ini kita sedar dan tahu kita sudah merdeka lebih daripada 60 tahun. Kita mencapai kemerdekaan bukan hanya dapat kita lahirkan sebuah negara dinamakan Malaysia. Orang tua-tua kita, Allahyarham Tun Mustafa, berjuang, bertungkus lumus, sekolah pun tidak ada, kekayaan pun tidak ada. Pasal apa? Tujuan mereka untuk ingin melepaskan bumi Sabah, rakyat Sabah daripada belenggu penjajahan British hari itu. Saya masih ingat ayahanda saya Tun Sakaran cerita dengan saya bila mana mereka dibawa naik kapal daripada Pulau Gaya, Kota Kinabalu sampai ke Pahang, ke Jengka. Ke Pahang di situ melihat bagaimana keadaan dia Pahang supaya buat rancangan-rancangan tanah-tanah diagikan kepada umat di situ untuk cucuk tanam getah. Kelapa sawit tidak begitu famous, koko pun tidak banyak, getah. Tapi hari ini dibawa program itu supaya sampai ke sempurna rancangan budaya, rancangan mentaliti, rancangan pegagau. Dia gagikan tanah kepada umat supaya kita terkeluar daripada belenggu kemiskinan, kebebasan kita. Tujuan kita membentuk Malaysia, melahirkan Malaysia, supaya kita perjalanan kehidupan kita rakyat Malaysia di Sabah ini bebas, ada otonomi dia, ada kuasa dia menentukan masa depan kehidupan orang Sabah di bumi Sabah ini. Pasal itu kita tanda tangan perjanjian 63. Kita terlepas daripada belenggu penjajah British waktu itu. Kita tidak mau dijajah tanah kita, kekayaan kita, pendidikan kita, kehidupan kita. Pasal itu penting untuk kita mengimbau sejarah diingat. Hari ini umat berpecah. Kita dipecah. Berpecah oleh kerana partinya. Berpecah yang paling utama oleh kerana kaum agamanya. Yang paling berat dipecah oleh kerana nafsunya. Pilihan raya sudah dekat. Penamaan calon 15 hari bulan. Hari mengundi 29 hari bulan 11 ini. Itu yang memilih. Pasal kita tidak tahu mana parti yang bertanding, mana calon yang diumumkan. Daripada 15 hari bulan sampai 29 baru kita tahu mana parti, mana calon yang akan bertanding di merata tempat 73 kursi yang ada. Saya sudah kerjasama dengan semua pimpinan di negara Malaysia. Tidak ada, saya tidak pernah merasa kerjasama melihat bukan hanya dengan mata saya, jiwa saya. Kerjasama dengan Mahathir, kerjasama dengan Anwar, kerjasama dengan Dola Badawi, kerjasama dengan Najib, kerjasama dengan Mahyudin, kerjasama dengan Lim Guang Eng, Lim Kit Siang, Kapal Singh, Pairin Kitingan, Jeffrey Kitingan, Musa Aman, Chong Kak Kiat, Yong Tet Lee. Semuanya saya kerjasama. Tidak ada pernah saya tidak kerjasama. Kena penting kepada kita. Adakah kerjasama ini telah membuahkan hasil seperti apa yang dia serahkan dalam perjanjian 63. 30 tahun saya berada di Kuala Lumpur. Kerjasama membantu UMNO dibesarkan itu. Tidak ada orang Sabah setinggi pangkat naik Presiden UMNO. Tidak ada orang Sabah setinggi pangkat Menteri Kanan bukan kiri.
Bila kita memperjuangkan semata-mata untuk rakyat Sabah, saya bangkit bukan oleh kerana nafsu saya. Saya suarakan berbagai isu termasuk 1MDB. Saya ditahan di Riman. Bukan setakat ditahan di Riman, masuk lokap, tidur di lantai tidak ada bantal. Kamu tidak pernah rasa penghinaan, pencacian, memfitnah saya. Berbagai fitnaan yang dilontarkan kepada saya itu, kepada umat. Tapi tidak luntur jiwa saya. Saya terikat oleh kerana bila saya masuk gelanggang politik, bukan saya mengejar kekayaan, bukan saya mengejar pangkat. Saya ingin beramal untuk membantu umat di bumi Sabah ini. Saya ditawarkan menjadi calon Perdana Menteri ke-9 oleh Tun Mahathir, Mat Sabu, Lim Guan Eng, Anthony Loke datang ke rumah saya di Kuala Lumpur. Masih hidup mereka. Ada polis di sini laporkan pergi Bukit Aman itu. Sama ada saya fitnah, sama ada saya cerita bohong. Saya tolak. Bukan saya gila untuk apa jawatan. Datang jumpa saya untuk tawarkan timbalan Perdana Menteri. Mahyudin datang rumah saya masa dia Menteri, Perdana Menteri, masuk untuk bergabung. Saya tolak pergabungan. Kena waktu itu mantan naik presiden saya. Lepas itu saya tumbangkan BN, bergabung dengan Mahathir. Saya bantu Mahathir sampai kali kedua dia menjadi Perdana Menteri. Pakatan Harapan campur warisan. Saya tidak mau masuk dalam Pakatan Harapan. Saya beritahu Tun Mahathir, plus saja, campur saja. Pasal saya tidak mau terkongkong. Apa juga keputusan pakatan tidak selari dengan hasrat kehendak rakyat Sabah. Saya tidak mau terikat. Maka dengan itu biarkan mereka Pakatan Harapan, tapi kerjasama untuk menumbangkan BN. Kenapa saya tumbangkan BN? Barisan Nasional. Saya naik presiden. Saya mantan Menteri Kanan. Kamu tidak tahu, kamu tidak rasa bagaimana keadaan perjalanan hari ini yang nak mematikan Barisan Nasional UMNO, mantan Presiden UMNO Tun Mahathir. Hari ini yang nak mematikan UMNO, mantan timbalan Presiden UMNO. Siapa dia? Mahyudin Yassin. Kemana UMNO? Presidennya Mahathir mau kasih mati UMNO. Mantan presidennya Datuk Najib dalam penjara. Kemana Hishamuddin? Digantung 6 tahun. Di mana KJ? Gerak ketua pemuda dia. Tanding bebas lawan dengan UMNO. Kalau Mahathir mau kasih mati UMNO, kalau dahulu Anwar boleh kasih mati UMNO, kalau dahulu Musa Hitam, Tunku Razali kasih mati UMNO, takkan orang Semenanjung boleh kasih mati UMNO. Saya orang Sabah tidak boleh kasih mati UMNO. Baca perjalanan dia, kena jelas pemikiran kita. Gelanggang politik ini bukan untuk nafsu. Kita maukan kuasa untuk membantu rakyat di Sabah ini. Bukan kuasa kita mau keretanya besar, rumahnya besar, nafsunya besar itu. Pasal itu bila kita jadi kerajaan, pemimpin, bukan kita pimpin bangsa kita, agama kita. Tidak ada pimpinan di dunia, tidak ada pimpinan di negara-negara, presiden Pakistan kah Islamnya, presiden Indonesia kah Prabowo, Perdana Menterinya kah Anwar Ibrahim, Ketua Menterinya kah si Pairin, Chong Kakyat, Yong Tek Lee, Bernard Dampok, yang boleh meletakkan supaya menghargai umat Kristian cuti 1 hari, tambahan mereka 2 hari hari ini Christmas. Saya orang Islam. Waktu itu ketua menteri, saya tanya ulama daripada Arab. Bila saya bantu orang Kristian, bila saya bantu orang miskin, tidak kira agama, tidak kira bangsanya. Datuk Seri,
Saidina Khalifah Umar. Orang minta sedekah, yang minta sedekah ini bukan orang Islam, dibantunya. Pasal itu kalau kita jadi pemimpin, jangan mengira bangsa, mengira agama, mengira keturunan dari mana. Kalau ingin bantu, bantu. Adakah kalau kita melahirkan satu perkhidmatan, contohnya di Kunak ini, kamu ingat kes Bagahak itu? 40 tahun tanah ini. Siapa yang punya kes ini? Dari mana kes ini? Siapa yang menyelesaikannya ini? Tanah-tanah ini mau diambil oleh sebuah syarikat. Saya beritahu jangan syarikat ambil, bagi dengan orang-orang kampung. Di Kampung Gana di Kota Marudu, tanah itu dimiliki oleh Sepoda. Lebih 3.000, 2.000 lebih orang-orang Kimaragang dusun di situ itu. Sepoda punya tanah. Saya beritahu kamu cuma 50 orang. Di sini ada 2.000, enggak 3.000 orang. Tidak masuk istri dia, tidak masuk anak dia. Jangan ambil tanah itu, bagi dengan orang kampung. Hari ini sudah ada rumah PPRT di atas bukit di Kota Marudu itu. Bila kita bantu tambah Christmas kepada orang Kristian, saya tanya ulama itu, berapa hari orang Islam menyambut perayaan mereka? Hari Raya Haji, hari Raya Puasa, Maulud Rasul, Mahal Hijrah, sampai 1 minggu kita hari raya itu merayakan Islam. Kalau kita tambah 1 hari, membolehkan anaknya yang kerja di Kuala Lumpur, anaknya kerja di Hong Kong, boleh datang ke Sabah menengok neneknya, bapaknya, mamanya itu. Bukankah itu selaku kita pimpinan boleh kita katakan ikatkan anak dengan keluarganya itu, supaya kasih sayang umat di antara satu dengan yang lain akan dapat kita ikatkan. Hadirin yang dirahmati sekalian, pasal itu penting kepada kita. Bila kita mencapai kemerdekaan 60 tahun, harapan kita cukup tinggi. Sabah ini kaya. Kaya dengan apa? Macam-macam. Mana ada minyak di Putrajaya itu? Mana ada gas di Kedah itu? Mana ada emas di Johor itu? Tidak banyak ikan di Selangor itu. Ikan di Sempurna ini mati sampai pencen itu. Tidak ada kilang sardinnya, tidak ada berbagai apa. Waktu dahulu lesen tangkap laut dalam dikeluarkan oleh persekutuan. Hari ini lesen tangkap laut dalam diluluskan oleh kerajaan Sabah. Siapa yang buat? Bukan Ajiji. Yang melakukannya parti warisan. Sampai mati Tun Mustafa, mudah-mudahan masuk surga. Sampai mati Tun Puat Stipan Jaya Sundang. Kemana perjalanan Sabah ini? Negeri yang kaya, rakyatnya miskin. Daerah yang termiskin, 8 daerah di Sabah. Bukan saya menghina mana kaum, bukan saya menghina mana daerah, tapi tujuan saya bangkit sedar bahwa kita negeri yang kaya, rakyatnya miskin. Macam mana mengatasi kemiskinan itu jauh penting daripada kita bicara tentang menghina orang itu. Saya tidak menghina orang itu. Cuma saya mau bangkitkan kesedaran. Macam mana kita mau membasmi kemiskinan? Pasal itu bila saya jadi kerajaan, bantu umat. Di depan si Pairing Kitingan, saya bagi peruntukan lulus Grant Tanah 480 Grant Tanah, 2.800 Grant Tanah di Keningau saya bagi.
Di depan Tun Richard Melanjung, saya bagi 1 juta buat gereja di Tambunan. Dorong minta. Pasal duit itu duit kerajaan negeri Sabah. Membayar cukai, derma yang ada, datangnya daripada mana? Berbagai kaum yang ada. Kalau kita memerintah, gunakan duit. Sama ada hasil daripada cukai, hasil daripada berbagai sumber, boleh kita bagi kepada mana-mana umat. Takkan kita kira bangsanya. Kalau kita kira bangsa, anak ini bukan Islam, jangan bagi beasiswa. Anak ini bukannya bajau, jangan bagi tanah. Berpecah belah umat pada hari ini. Pasal itu, 60 tahun kita merdeka, kita yang kaya, tapi di Semenanjung mereka yang kaya. Kamu pernah nampak jalan raya berlubang di Putrajaya? Kamu nampak ada jalan, ada lampu padam-padam di Petaling Jaya? Tidak ada. Bimbang saya ini pilihan raya datang, mengundi datang, dorongkan datang itu. Baina Hiling Tun Mustafa, atak ke Koiluni Sabah, bang pilihan raya. Pasal apa datang? Musim kamu tidak ada air, tidak datang. Musim anak Sabah tidak ada kerja, tidak datang. Musim lampu tidak ada, dorang tidak datang. Musim jalan kita berlubang, dorang tidak datang. Tapi musim pilihan raya baru mereka datang. Musim kamu susah tidak datang. Musim kamu susah ada dorang datang, tidak datang. Tapi musim dorang susah baru datang pergi Sabah. Susah apa? Bukan jalan berlubang, bukan air tidak ada, bukan lampu tidak ada, tapi oleh kerana susah mau dapat undi daripada kamu itu. Pikir sedalam-dalamnya. Kenapa dong datang nih? Mau selesaikan masalah air. Jangan bimbang, besok kami perintah selesai masalah. 60 tahun kamu tidak selesaikan masalah kita ini. Saya bising di kabinet tiap-tiap minggu, sampai saya dipecat, dituduh 1 bilion kononnya mencuri. Datang rumah saya, dorong bongkar rumah saya itu. Saya tahu mana lah saya simpan duit. Kalau 1 bilion ini tidak muat rumah ini. Lepas itu saya bagi bank saya. Kau masuk pergi bank. Kalau kamu jumpa 50 juta, 20 juta dalam bank saya, bagi tahu saya mau duit itu. Pasal saya mau belanja untuk parti warisan. Tidak jumpa duit itu. 50 juta. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya seorang haji. Ada orang duit dia jumpa 100 juta. Duit jumpa 100 juta. Baju orange pun tidak, pakai necktie, pakai coat. Datang, saya dikasih tidur di lantai, tidak ada bantal, tidak ada tilam saya. Apa dong ingat? Saya lupa apa yang mereka telah lakukan kepada saya selaku umat. Bukan kita dendam. Kalau waktu itu, kalau seumpama itu saya selaku umat, mantan naik presiden, mantan menteri kanan, dilakukan seumpama itu, dicaci, dihina, bila sokong BN, hero, jago. Bila saya naik presiden, inilah pemimpin yang kita sayang. Bila saya lawan BN, PTI saya. Dihina saya, dicaci saya. Kemana umat ini? Di bawah mana negara Malaysia? Kita sayang negara kita, bukan kita benci dengan orang. Semenjak kita merdeka, kita jadikan mereka sebagai kerajaan. Kita bantu. Saya berkhidmat 30 tahun bantu Perlis, Kelantan, Kedah. Orang Kedah minta jalan raya, berapa juta dikerja di Bali. Yang minta waktu itu MP Baling pas.
Pegawai kerajaan KSU saya beritahu Ketua Setiausaha Kementerian Luar Bandar, Datuk Seri, kenapa kau bagi dengan YB PAS ini, YB Pembangkang ini di Kedah itu buat jalan? Saya beritahu, apa kamu ingat yang jalan di bendera? Apa kamu ingat yang jalan di jalan raya di Pati? Yang jalan di jalan raya ini yang rakyat Malaysia tidak kira bangsanya itu. Ajiji hari ini belanja berjuta duit, belanjawan berjuta duit. Ini belanjawan negeri Sabah 2025. Hari ini, tahun ini dia belanja 6,7 bilion duit. Mana duit ini? Untuk jalan raya saja 500 juta. Geran dari persekutuan 6,50 juta. Hampir 1 bilion duit untuk kasih baik jalan. Semalam saya dari Sandakan sampai ke Kinabatangan sampai ke Ladatu, jalannya macam bulan. Kemana kita mau bawa umat ini? Oh, jalan berlubang, salah Datu Sapi. Tidak ada air, salah Datu Sapi. Sempurna sampah, salah Datu Sapi. Apa dong ingat mantan Ketua Menteri, dia sapu jalan raya, pungut sampah. Tuan-tuan dan puan-puan, berbagai fitnah, berbagai tomahan. Ngakomeng Menteri Kerajaan Tempatan datang ke Sempurna, tuduh saya kotor. Kotor apa dia bilang? Kotor Sempurna. Apa dia tidak nampak di Kota Kinabalu kotor, banyak sampah, kenapa tidak disebut? Siajiji sungai di Tuaran kotor, tidak cakap. Ni fitnah na penaku sigam. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini penting kepada kita untuk kita pastikan jangan salah gunakan hak kamu untuk mengundi ini. Daripada 60 juta ini, 6 bilion ini duit yang ada ini, kemana sih Jiji belanja ini? Hampir 100 juta dibelanjanya, dibaginya dengan timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Tidak ada dalam pengalaman saya mantan Menteri Kanan, mantan Ketua Menteri Sabah bagi peruntukan hampir 100 juta kepada timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah ini. Kenapa bagi dengan timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah hampir 100 juta ini? Kenapa tidak bagi dengan Menteri Pertanian? Kenapa tidak bagi duit untuk kerja raya? Jalan berlubang, parit pun tidak ada. Kemana kita bawa ini? Di sini ada semuanya. 100 juta dibaginya untuk timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Besok kita kerajaan, saya akan siasat mana duit 100 juta ini. Kemana dong bawa ini? Jangan tuduh jual obat. Yang kau jual lagu Sabah Maju Jaya, belanjawan pun tidak ada. Hari ini bulan 11, 2 hari bulan, mengundi kita 29 November bulan 11. Mungkin lengkap sumpah Ketua Menteri minggu pertama bulan 12. Masakan lepas itu Ketua Menteri dilantik, boleh lantik semua menteri, mengambil 1 minggu lagi, 2 minggu untuk lantik jemaah menteri. Hari ini tidak ada belanjawan Sabah, sudah bulan 11 ini. Mana tanggung jawab seorang pemimpin kerajaan yang dinamakan Sabah Maju Jaya? Belanjawan untuk tahun depan kosong bagi negeri Sabah ini. Pasal apa tidak ada belanjawan? Runding kursi UMNO mau 48, JRS mau 52, yang teknik mau bertanding, si Pandikar mau 5,
DAP mau 10, Anwar Ibrahim mau 15. Ajiji bubar, hari ini saya bubar Dewan Undangan Negeri Sabah, tapi kami masih runding kursi-kursi. Yang penting kursi yang kamu bincang, yang penting kursi yang kamu utamakan. Kenapa duit rakyat Sabah tidak diutamakan? Kenapa kehidupan rakyat Sabah tidak menjadi keutamaan? Rupanya kursi yang dorong jaga. Belanja duit untuk beli kereta saja. Berapa buah kereta Ninja King dong belanja. Untuk beli pet number SMJ 1 4 juta. 1, 2, 3, 4 enggak tahu sampai 20 ke SMJ 10, SMJ 9. 3-4 juta dorong belanja. Keretanya hampir 1 juta. Ada satu dekat 400-300 ribu, 500 ribu satu kereta. Menteri semua ada kereta. Besok kita kerajaan jangan pakai kereta ini, jual kereta ini. Kita gunakan duit ini. Gunakan duit. Pasal apa kalau kita naik kereta yang harganya berjuta, yang merasa jalannya itu, yang kereta sedap, kereta harganya 1 juta, driver, bodyguard, ketua menteri saja. Kau duduk di kereta 1 juta, kau tidak rasa jalan berlubang. Kalau kau gunakan duit, berjuta duit, kasih baik jalan yang berlubang, yang merasa bukan 3 orang, ketua menteri, bodyguard, driver, yang merasa 4 juta rakyat Sabah kena jalannya baik. Pasal itu pemimpin kena berpikir. Bila kita perintah Sabah kena COVID, bukan saya belanja kereta Ninja, bukan saya belanja projek. Pasal itu keutamaan bagi kita. Apa yang utama bagi kita? Bila kita jadi kerajaan, belanja duit selamatkan nyawa manusia, kesehatan manusia. Beli emas, beli vaksin, belanja makanan. Allahyarham Abdullah Minun, saya bagi duit 600 juta lebih, bagi bakul makanan, jalan ke kampung-kampung seluruh Sabah, cari orang Sabah yang kerja di Johor, kerja di Semenanjung, bagi bakul makanan supaya oleh kena kedai tutup, lockdown, tidak ada kedai yang dibuka waktu itu. Keutamaannya kena kita paham mana yang keutamaan. Bagi kursi kah atau rakyat ini? Bergaduh. Saya sudah puas kerjasama dengan parti-parti dari Semenanjung. Saya sudah puas kerjasama dengan parti-parti di negeri Sabah ini. Cukuplah bagi kita. Warisan hari ini kerjasama bukan dengan mana-mana parti, tapi kita kerjasama dengan rakyat di Sabah ini. Karena kalau kita bersama dengan rakyat di Sabah, saya tahu apa rakyat Sabah mau. Kalau kita kerjasama dengan parti-parti, apa yang mereka mau? Mau kursi. Sudah dapat kursi, mau menteri. Sudah dapat menteri, mau projek. Tidak dapat kursi, melompat. Jepring kitingan. Lari dari JRS. Dibagi kursi, siapa lawan Parti Malaya, pengkhianat. Siapa dia? Si Pendikar. Hari ini kerjasama. Cakap bukan main, sedap telinga mendengar. Sabah maju jaya. Belanjawan pun tidak ada. Kemana umat mau dibawa? Pasal itu kita melihat berbagai kerjasama yang ada. Hari ini JRS berpecah. Berpecah mana? Dahulu JRS bergabung dengan BN. Hari ini berpecah dengan BN. Lawan. Pasal apa? Jawatan. Pasal apa? Projek. Perpaduan apa ini? Tapi kalau kita jelas satu parti,
tidak akan ada mendesak kita siapa yang akan mana kepentingan partinya. Dahulu kerjasama kita dengan Pakatan Harapan. Saya nasihatkan Tun Mahathir masih hidup, kasih sampai sama dia apa cakap saya betul ke tidak. Jangan masuk Tun ke Sabah ini. Saya akan bantu kerajaan persekutuan akan datang. 2 kali Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Siapa yang bantu dia? Kita dari Sabah. Sarawak tidak sokong. Kita ada 8 MP waktu itu. Min 2 makaslah Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Sudah dapat jawatan, janjinya tidak ditunai, dia masuk juga ke Sabah. Masih hidup si Mayudin, masih hidup si Mukris. Di siring saya duduk, apa saya cakap dengan Tun Mahathir? Tun, kau sudah janji saya, jangan masuk pergi Sabah. Waktu itu saya tidak terelak. PKR sudah ada YB-nya, DAP sudah ada YB-nya di Sabah. Kerjasama kita bagi kursi. Anwar Ibrahim datang ke rumah saya minta kursi 14. Masih hidup Saifuddin Nasution. Saya dengar dia datang pergi Sempurna itu. Dia cakap, tanya dia, ada press di sini, Estro tanya dia, betul ke cakap Datuk Sepi? Minta 14. Dia datang dengan Wan Aziza, dia datang dengan Saifuddin Nasution. Minta 14. Saya bagi 7 saja. Menang 2 saja. Tan Sri Dompok, Tan Sri Winci Canggang datang pergi pejabat saya, minta 18. Saya bagi 14. Menang 1 saja. DAP minta kursi, saya bagi 6 ke 7, saya lupa. 7 kursi. Guna logo warisan. Menang 6. Termasuk YB Justin, mantan YB yang berdiri buat Justin, anak Jimmy Wong. Dorang bukan bertanding atas tiket DAP, dorang bertanding atas tiket parti warisan waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, pasal itu kerjasama ini penting kepada kita melihat bagaimana perjalanan kerjasama itu. Jangan hanya gunakan perlu bagi kita umat kerjasama, tapi kita berpecah, berbalai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang bermajlis sekalian, saya berharap hari ini pentingnya orang Sabah ini. Saya nyatakan contoh ini. Tahun lalu saja Tia Gigi bagi dengan tanah 32.000 hektar. Kalau kali 4, hampir 100.000 ekar tanah ini. Dibaginya kepada syarikat siapa? Saya tanya di Dewan Negeri. Yang berhormat Ketua Menteri, tanah ini kau bagi dengan syarikat siapa ini? Buat apa ini? Tanam kelapa sawit kah? Tanam koko kah? Bila saya dengar, saya ucapkan, lepas itu bila saya tanya, lepas itu saya tidak ada dia punya fakta Datuk Seri, nanti saya jawab secara bertulis. Besok kita kerajaan, saya akan siasat siapa yang menjalankan tanah di bumi Sabah sampai hampir 100.000 ekar ini. Kemana tanahnya? Hari ini pada tanggal 30 hari bulan 7 2025, perjanjian untuk tangkap ikan tuna di Sabah dibagi di syarikat kepada Alpha Ocean Sdn Bhd. Tanah 2 tanah, bendung tanah yang berada di Kota Kinabalu, dorang bagi perjanjian dengan sebuah syarikat dari Kuala Lumpur untuk tangkap ikan laut dalam. Mau undi kerajaan Jares, dorang boleh tanya, apa Datuk Sapi buat di Kunak ini? Apa yang Datuk Sapi lakukan di Kunak? Dorang lupa itu. Tapi saya tidak mau mencaci. Apa kau ingat si Azalina itu boleh jadi YB kalau bukan warisan? Saya tidak mau cakap pasal anak buah.
Saya macam, oh pakcik, tolonglah pakcik. Tapi kenapa ni? Tidak penting. Bukan kita sebagai seorang insan manusia berpegang dengan ajaran Islam caci mencaci antara satu dengan. Kalau saya bercerita panjang cerita ini, tapi tuan-tuan, puan-puan, yang paling besar kejayaan parti warisan dalam jangka masa 20 bulan kita memerintah, pindaan perlembagaan Malaysia. Kalau dahulu pindaan perlembagaan Malaysia 2019, 2018, 2017 kedudukan Sabah sama dengan negeri-negeri Perlis, Kelantan, Terengganu. Apa dia sebut dalam perlembagaan ini? Perlembagaan ini dibilang negeri-negeri persekutuan, terdiri daripada negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu, sama rata. Ini perlembagaan tahun 2016, 17, 18, 19. Warisan bawa pergi parlimen waktu itu. Bila bawa tidak lulus, yang membawanya Menteri Warisan, Menteri Undang-Undang, mendiang VK Liu. Pasal apa? Sarawak tidak mengundi, tidak cukup pindaan perlembagaan 2/3. Tapi kita bawa kali kedua. Yang membawanya Governor TYT sekarang, Tun Wan Junaidi, kali kedua. Bila Wan Junaidi bawa selaku Menteri Undang-Undang, kita sokong. Bila kita sokong kedudukan dalam perlembagaan hari ini perlembagaan Malaysia 2022. Apa perlembagaan Malaysia 2022? Negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri-negeri Tanah Melayu, yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu. B. Negeri-negeri Borneo, Sabah dan Sarawak. Pasal apa disebut Borneo? Pasal inilah perjanjian 63 dalam perlembagaan Malaysia. Kita sebuah wilayah. Pasal apa saya nyatakan kita kena perjuangkan? Pertama, Akta 1 ini, kedudukan kita bukan negeri, wilayah. Pasal bila kita sebut dalam perlembagaan wilayah, maknanya Lautan Cina Selatan ialah menjadi milik Sabah, bukan milik Putrajaya. Continental Shelf, minyak gas yang ada di Lautan Cina Selatan milik wilayah Sabah, bukan milik persekutuan. Tapi dorang pindah Akta 1974 di Parlimen, Akta Petroleum Development Act, Akta minyak yang ada. Dorang pindah 95% Petronas urus, 5% bagi dengan Sabah. Tahun 1974 Tun Mustafa tidak disetujui. Bila Tun Mustafa tidak setuju, ditumbangkan Tun Mustafa. Siapa yang menumbangkan? Asno Tun Mustafa. Berjaya. Lepas itu Berjaya ditumbangkan oleh siapa? PBS. Lepas itu PBS pula berkuasa. Yang menumbangkan PBS UMNO. Maknanya yang menjatuhkan orang Sabah ini, berpecah orang Sabah, digunakan orang Sabah, pecah orang Sabah. Bukan hanya menerusi parti. Paling banyak parti di dunia di Sabah ini. Parti impian, parti bercinta, parti akar, parti bintang, macam-macam parti yang ada ini. Saya harap hari ini di Kunak jangan pikir pasal parti, jangan pikir pasal calon. Yang kita akan letak di Kunak, saya sudah putuskan. Yang kita letak di Ladatu, di Tungku, di Silam, di Segama,
saya sudah putuskan yang akan bertanding di KUNAF ialah namanya WARISAN, warisan. Calonnya warisan. Betul tak? Kalau warisan di Tawau, kita letak PKR Kristina, pengurusi perhubungan PKR di Tawau, menjadi calon MP, orang warisan sokong. Parti yang lain, calon yang lain, orang warisan sokong. Masakan kita di KUNAF yang bertanding parti warisan, yang bertanding ahli warisan, tidak sokong parti kita. Pasal apa? Bukan saya calon. Bukan saya calon. Bang Bal jadi calon, Milo kam yuksigan. Nafsu itu. Bila warisan jadi pemerintah, suara kita bulat. Hari ini Sarawak, orang Sarawak bulat suara dia. Abang Johari minta saja, lepas itu dia sign, minta bersuara, Anwar Ibrahim lulus. Sila Gigi minta, nanti dulu kita runding. Mahkamah putuskan, nanti dulu 40%. Walaupun mahkamah sudah putuskan. Apa dalam mahkamah ini? Dalam perlembagaan Malaysia sudah disebut dalam perlembagaan ini. Untuk pemberian khas. Pemberian khas Sarawak diberi amount sejumlahnya setiap tahun. Sudah ada dia punya formulanya. Untuk Sabah, selain daripada pemberian khas 40%, Sarawak tidak ada 40%. Perlembagaan Malaysia 112C, Sarawak dapat, Sabah dapat. Pemberi 40% 112D, Sabah saja dapat itu. Sarawak tidak dapat, Kedah tidak dapat, Perlis tidak dapat. Kenapa undang-undang ini? Saya ini penggubah dasar 30 tahun. Bukan saya tidak tahu undang-undang. Kita tahu peraturan. Hari ini kita tahu bahawa kita sedar dan tahu boleh adakan ceramah-ceramah. Bukan lagi kita tahu bahawa minta terluluskan. Dalam akta kita sudah pindah, tidak ada hak polis untuk menghalang mana himpunan yang ada. Cuma maklumkan saja mereka ini. Hadirin yang dihormati sekalian, kita gubal berbagai perlembagaan yang ada. Jadi saya harap kali ini pastikan jalan kita. Ini lagi satu saya mau sebut. Untuk hidrokarbon, gas minyak disandarkan, dibagi lagi oleh Petronas kepada satu syarikat yang berdaftar di Bursa Saham di Kuala Lumpur. Bila dibagi ini? Tariknya bila ini? Dibaginya pada 13 Jun 2025. Petronas bagi. Minyak kita punya. Kenapa dibagi dengan syarikat dari Kuala Lumpur? Kenapa tidak ada syarikat dari Sabah? Masidi, saya tanya Dewan Dagangan Negeri, kau mau pinjam duit 900 juta, gunakan duit 900 juta, bayar satu syarikat sendirian berhad. Sendirian berhad. Utangnya dengan Sabah Development Bank 1 bilion lebih. Sabah International Petroleum, syarikat Sabah punya, tapi dia sendirian berhad. Pinjam 1 bilion dari SDB Bank, Sabah punya bank. Lepas itu dorang gunakan duit pinjaman negeri Sabah, bukan syarikat yang pinjam, negeri Sabah yang pinjam, guna duit bayar syarikat itu. Ini tidak jauh dari 1MDB. Dahulu saya bersuara di kabinet, saya beritahu dengan Datuk Najib, 1MDB sendirian berhad. Bukan GLC kerajaan, tapi sendiri berhad. Pinjam duit sana, pinjam duit sini. Lepas itu dimasukkan 1MDB sebagai anak syarikat Incorporated, MOF.
Aku bilang dulu utang Sdn Berhad, sekarang ini utang kerajaan. Hari ini utang syarikat dahulu, sekarang rakyat Sabah yang berutang. Pasal apa berutang? Pasal kamu yang bayar cukai. Bayar cukai. Ini yang kadang-kadang kita kena faham, kita tahu, supaya tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian sedar dan insaf. Tanah dorang ambil, minyak dorang ambil, bukan kita tidak mau berfungsi. 2019, waktu itu saya Ketua Menteri, saya maklumkan lesen tangkap ikan turun bagi dengan Sabah. Tangkap ikan laut dalam, lesen untuk pelancongan kapal-kapal dari Sabah, dari Sempurna sampai ke Sipadan, sampai ke Mambu, bagi dengan kerajaan negeri Sabah. Hari ini yang bagi lesen ialah kerajaan negeri Sabah, bukan Zia Jiji yang buat itu. Tangkap laut dalam, hari ini bukan lagi Kementerian Pertanian Kuala Lumpur, lesennya Kementerian Pertanian Sabah yang bagi lesen kepada semua kapal-kapal tangkap laut dalam di Sabah ini. Lesen kita bagi, tapi Jiji bagi pula tanah kita untuk diurus tangkap ikan kepada syarikat di Kuala Lumpur. Ke mana orang Sabah ini dibawa ini? Undilah Sabah Maju Jaya, slogan yang dia bentangkan. InsyaAllah jangan bimbang sangat. Di Kunak ini kita akan pastikan supaya kita akan bangunkan Kunak ini sebaik mungkin. Saya minta ampun, minta maaf. Walaupun saya mantan Ketua Menteri 20 bulan saja lebih. Musa Aman masuk, saya pergi mahkamah, dia mau jadi Ketua Menteri. Lepas itu Mahathir pula kacau saya dengan partinya Bersatu. Kena lagi Covid, kiri kanan kita dalam 20 bulan saja utang 1 bilion mau dibayar. Hari ini saya tidak pikirkan mana-mana parti, kita pikirkan rakyat Sabah. Saya minta kepada orang Kunak, bulatkan suara. Undi kamu jangan pecah-pecah, boleh? Atakkah waluni lumagi patua angin de papain. Jangan minta, kita dah maruah martabat kita. Kalau orang bagi, ambil, bukan duit orang itu. Apa dong ingat orang yang dapat duit ini? Dulu dong tidak berduit. Kalau bukan musim pilihan raya, patua. Tapi kalau pilihan raya, patua. Kali ini insya Allah jangan bimbang sangat, ya. Kita akan teruskan, saya akan sebut satu persatu apa rancangan kita di kawasan Kunak untuk membangunkan daerah Kunak ini, insya Allah jangan bimbang. Lepas daripada 15 hari bulan, saya akan umumkan rancangan-rancangan. Kita mau kerajaan yang bersih, jangan rasuah. Kita mau kerajaan yang cekap, yang mampu buat kebaikan untuk rakyat. Jalan raya baru sibuk kasih baik jalan raya. Tadi saya dari Ladatu, saya tengok ada lori-lori kasih baik jalan raya. Dekat pilihan raya, empuk ni pahak luang Banalan. Besok saya jadi kerajaan, saya akan jalan semua jalan-jalan ini. Saya akan bawa pengarah JKR, saya akan bawa setiap Kementerian Keuangan, pegawai persekutuan dari Semenanjung. Kita akan cek mana Federal Road, jalan yang ditadbir oleh persekutuan, mana jalan yang ditadbir oleh kerajaan negeri Sabah, mana syarikat yang mengurusnya. Kenapa syarikat lambat ini? Kalau ada syarikat tidak menunaikan tanggungjawab mereka, kita akan batalkan syarikat itu. Orang Kunak akan bulat suara mereka dan tindakan mereka untuk memastikan supaya turun beramai-ramai, pastikan khususnya anak-anak muda hari ini di Kunak. Pasal ini merupakan satu gelombang yang jauh berubah dalam keadaan kita berpolitik. Kemarin saya pergi ke Ningau. Di Kaningau saya ada, Bishop pun ada di situ, hampir 8.000 rakyat
di Kaningau orang Kristen menyambut kedatangan saya di Kaningau itu. Dan mereka nyatakan tidak ada pemimpin di Sabah ini yang membantu kami. Bayangkan itu hikmahnya kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang pemimpin. Bila kita membantu rakan kita tidak mengira bangsa, rahmatan lil alamin. Maknanya kita membantu semua umat, tidak mengira agama, keturunan, sama ada bangsanya dan juga agamanya. Dan saya harap besok bubar dewan pastikan warisan menang di Kuna. Calon yang diletak ini warisan. Calon ini boleh bersuara, berani bercakap, berani mempertahankan hak kita. Betul tak? Kita mau warisan seumpamanya yang lantang bukan untuk kepentingan. Kita sokong Kuala Lumpur. Ini yang saya dapat merasa bagaimana keadaannya. Bukan kita mau gaduh, bukan kita mau berpecah belah. Tidak. Di Semenanjung kamu boleh pilih mana kamu punya kerajaan. Pasal dorang ada 100 lebih parlimen. Kita cuma 25 parlimen saja. Dewan Undangan Negeri kita ada 70 saja. 3. Dorang ada hampir 700 adun di Perlis sampai ke Johor. Botol mana? Jangan berpecah, jangan berbalah. Kalau suara kita bulat, insya-Allah jangan bimbang sangat. Kita akan pastikan pasal itu. Saya tahu ketahuanku mau cari jalan, bertinggal kono nagdaw tu sapi, bertinggal kono baik malsuku minta dan ipatuli ko sila marang penjara. Malnya dosa pun, malnya sapu. Pasal hari ini kita sedar dan tahu suara kita jangan diikat dengan nafsu, tindakan kita jangan diikat dengan nafsu. Pastikan kita bebas bersuara untuk rakyat di bumi Sabah ini. Pertahankan hak kita. Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, saya akan datang balik. Bubar dewan saya akan datang ke Kunak. Ya. Datuk William, kalaupun panas saya sudah bagi tupi sini saya itu. Kau pakai tupi. Banyak-banyak orang di Kunak, tupi yang saya bagi sama Datuk William. Pasal saya kenal kawan lama saya. Bukan pasal dia Cina, bukan pasal agamanya, tapi dia merupakan orang Sabah itu. Betul tak? Jangan berpecah. Adakah salah saya selaku Menteri Perpaduan, 2 tahun saya jadi Menteri Perpaduan Malaysia, kerja jadi Menteri Perpaduan di Semenanjung. Bukan hanya Menteri Jaga Ayam, sampai jaga Menteri Perpaduan. Adakah salah bagi saya ingin menyatukan rakyat di Sabah, disatukan di bawah satu payung parti warisan Sabah ini? Ini parti berbagai bangsa, bukan parti PTI ini. Dia punya timbalan Presiden Datuk Darren Lai King. Dia punya Setiausaha Agung Datuk Lorito. Berdiri kepada Datuk Lorito, yang rambutnya pun tidak pernah tumbuh-tumbuh. Bayangkan seorang Setiausaha Agung sudah berapa kali pilihan raya, 3-4 kali pilihan raya. Setiausaha Agung paling tinggi jawatan dalam parti itu. Tidak pernah jadi calon, sanggup berjuang datang ke Kunak hari ini untuk mau tunjuk bahwa kita perlu berpadu bersatu walaupun saya bukan calon. Manusia itu makbelau belai jadi calon. Bertawanan magpapatay. Bainaniwanan calon, bainaniwanan banan ginisan jawatan melompat. Alambe pernah sumulsigan menjadi menteri, pembantu menteri. Kadang-kadang kemana umat ini?
Kita bukan caci mana-mana pihak. Saya tidak mau perbuatan yang tidak baik. Sebagai seorang Islam, mana saya pernah mencaci orang, tidak. Tapi kita soal perbuatan tindak tanduk mereka ini. Kena penting bagi kita, tolonglah saya minta kerjasama. Mbalku makatuli 4 jam tu tiap-tiap ando, baglengan tidak pernah. Adik saya punya anak kenduri kawin semalam. Kenduri kawin pun saya tidak dapat hadir itu. Saya pergi kena patangan semata-mata, bukan saya nyatakan untuk meraih simpati, tidak. Kita sanggup berkorban untuk ingin menyatakan supaya yang saya perjuangkan bukan masa depan saya. Asukup kakanku bang. Mbak jadi masalah maku. Bangku mulai magumrang min sampuku minjari. Bangku mulai magcuti minjari min sampu magcuti. Tapi bukan ini yang kita perjuangkan. Pasal saya masih ingat bicara ayahanda saya, Anabangka Haji Abdal Tun Sakaran, bapak saya Tun Sakaran. Apa? Sambut saya di London, Datuk Nasir, Datuk Omar. Waktu itu kamu belajar betul-betul. Datuk Haris jumpa saya di Kuala Lumpur. Masih hidup Datuk Haris, kasih sampai sama dia. Kalau cakap saya ini bohong. Kau balik pergi Sabah, kau bantu untuk bangun negeri Sabah ini. Itu Datuk Haris itu. Semua pimpinan-pimpinan. Pasal itu saya merasa bagaimana sampai mata Tun Mustafa. Yang sekarang curi duit dalam video GRS ini, gabungan rasuah Sabah ini. Saya ada video kan. Wah, saya sudah dapat duit. Tidak ada video ini. Waktu kita ketua menteri, saya dah ambil tanah di Kundak. Waktu saya jadi YB di Sampurna, tanya pegawai tanah di situ. Saya ambil tanah, kayu balak, saya ambil kayu balak, saya ambil emas, saya ambil projek Penbonyong. Pasal itu saya tahu dan saya tidak mau. Karena apa? Leher saya diikat, suara saya ditutup, kaki saya diikat. Ini kaki, ini mulut, suara orang Sabah yang boleh bangkit untuk memperjuangkan orang Sabah ini. Bukan kerajaan, file JRS itu bertimbun. Banyak file orang itu. Percayalah dengan saya. Dan saya harap bukan oleh kerana pentingnya supaya tindakan diambil, kita perbetulkan keadaan kita di bumi Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya nyatakan, saya tidak mau cakap panjang. Ini sudah pun menunaikan kita lepas ini solat. Jangan lupa menunaikan solat, berdoa dengan Allah SWT. Tapi kita yakin insyaAllah kali ini, kalau dahulu warisan boleh dapat 29 kursi, sekarang ini parti yang paling banyak YB-nya di merata tempat. Kita ada YB di Sipitang, kita ada YB di Bangawan, Dr. Daud naik presiden di Bangawan, kita ada YB di Lembahau di Papar itu, kita ada YB di Kudat, kita ada YB di Pinampang, Datuk daerah lain ini, kita ada YB di Kota Kinabalu, kita ada YB di Tawau. Mana ada parti yang mempunyai YB? PBS ada YB Masampuna, PBS ada YB di Kuna, Star ada YB di Ladatu, PBS ada YB di Banggi. Tidak ada. Saya yakin kali ini insya-Allah ya, warisan boleh memerintah negeri Sabah ini. Tapi kena turun mengundi. Orang muda-muda turun mengundi beramai-ramai, mainkan peranan. Bukan masa depan saya, masa depan kamu, corak warna kehidupan kamu 50 tahun akan datang. Pasal kamu yang orang muda, turun ke bawah, pastikan undi, jangan salah undi. Kamu rasa 5 tahun AJJ perintah, apakah punah ini jutawan, air, elektriknya, pejabat daerahnya,
pentadbirannya, anak-anak kita punya banyak yang kerja di luar ini. Kemana yang adanya? Dan hari ini insyaAllah jangan bimbang sangat. Kita akan bangunkan, saya akan bicara besok di Ladatu bagaimana tempiasnya daerah Ladatu ini akan dapat dibantu sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harap supaya perjalanan kita dalam pilihan raya ini jangan salah pilih parti, dipecah dengan parti. Mereka gunakan orang Sabah memecah orang Sabah ini, menerusi berbagai parti, menerusi berbagai individu yang ada. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan bulatkan tekad kita, bulatkan suara kita supaya dapat membangunkan, memajukan rakyat Sabah dan negeri Sabah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda Datuk Jasa dan juga rakan-rakan yang lain, dan Hamid ini mantan ketua bahagian UMNO, Rahat Halim, Si Halim, Khalid Kepula Si Halim, mantan calon Kunna, Datuk Sairin Karno, bekas pengurusi veteran UMNO, semalam mantan YB Sukau masuk kepada parti warisan. Sudah ada lebih daripada 3 orang 4 orang ahli majlis tinggi PBS masuk kepada parti warisan ini. Pimpinan daripada PKR sudah ada pun masuk dalam parti warisan ini. Daripada gagasan tidak boleh dikira yang sudah berapa orang masuk ini. Tapi saya harap masuk dalam parti ini, Datuk Sairin Karno sudah suarakan, Datuk Sri Kaino bilang, Datuk Syafiq saya masuk.